Okey, Assalamualaikum. Ikut dah. Okey, Assalamualaikum. Okey, hari ni cikgu akan tunjuk macam mana kita nak buat soalan untuk set 1. Okey, hari tadi cikgu bincang hanya sampai soalan 7 je. Jadi, video ni adalah video cikgu akan buat soalan sampai soalan 7 jugalah. Okey, baik. Sebelah kiri ni nanti adalah kita akan baca soalan. Okey, sebelah kanan ni adalah jalan kira. Okey, cikgu tulis. Jalan kira. Okey, nah. Okey. Baik, soalan 1. Diberi P berubah secara langsung dengan punca kuasa 3Q. Okey, baik. Jadi keyword dia kita cuba garis P berubah secara langsung dengan punca kuasa 3Q. Jadi dia sebenarnya bentuknya adalah seperti ini. P berubah secara langsung dengan punca kuasa 3. Q. Itu bentuk dia. Kalau kita ingatlah ubahan yang kita pernah belajar pada bulan yang lalu. Okey, nah. Okey, point seterusnya adalah P 54 dan Q adalah 216. Okey, ungkapkan P dalam sebutan Q. Okey, baik. Jadi ini yang dia nak. Ungkapkan P dalam sebutan Q. Maksudnya dia nak dalam bentuk persamaan. Dia suruh cari persamaan. Tapi kita kena cari dulu nilai K. Okey, macam mana nak buat? Okey, pergi ke jalan kira. Okey, soalan 1. Soalan 1. P berubah secara langsung dengan punca kuasa 3Q. Okey, jadi bila kita nak buat persamaan, dalam ubahan dia akan jadi P sama dengan K punca kuasa 3Q. Okey, dia akan jadi macam ni lah. Okey, ingat tak? Okey, jadi kat sini kita akan masukkan dekat sini nilai P dan juga nilai Q kita lah. Jadi P kita adalah 54. 54 sama dengan K. Punca kuasa 3Q kita ada 216. Okey, jadi kat sini kamu selesaikan dulu yang ini. Tekan dulu kalkulator punca kuasa 3 216. Bila kita tekan kalkulator, tekan on. Punca kuasa 3 macam mana nak cari? Tekan shift, tekan punca kuasa 2. 2, 1, 6. Sama dengan 6. Jadi pergi. Kita boleh tulis 54 sama dengan K 6. Okey, kita nak K kan. Jadi 6 ni kita bawa ke sebelah. Dia akan jadi 54. Sini K. Okey, 6 bawa pergi sebelah. Dia akan jadi bahagi. Sebab dekat sini adalah operasi jarak. Kita pindahkan dia jadi operasi bahagi. Jadi K sama dengan 54 bahagi 6. Okey, kita dapat 9. Okey, jadi persamaan kita bila dapat K, tulis balik persamaan. Okey, P sama dengan K kita dapat tadi 9. Okey, K 9. Punca kuasa 3Q. Ni jawapan dia. Okey, kita tengok soalan 1 ada tak jawapan dia. P punca kuasa
P sama dengan 9 punca kuasa 3Q. D. Okay nak? Okay, seterusnya soalan 2. Insert. Okay, soalan 2. Okay, diberi S berubah secara langsung T U kuasa 2 dan S sama dengan 3, T sama dengan 36 dan U sama dengan 0.5. Bila baca soalan yang panjang macam ni, kita baca satu-satu. Kita baca sampai titik ni. Okay nak? Okay, jadi point kita kat sini adalah S berubah secara bercantum T U kuasa 2. Lepas tu dia bagi S sama dengan 3, T sama dengan 36, U sama dengan 0.5. Bila dapat soalan macam ni, okay, kita buat persamaan. Persamaan dia dulu. Okay, S sama dengan, S berubah secara bercantum TU kuasa 2. Okay, jadi S sama dengan K TU kuasa 2. Okay, dia dah bagi nilai S TU. Yang dia tak bagi adalah nilai K. Jadi nilai K ni lah yang kita kena cari. Okay, jadi nilai S kita adalah 3 sama dengan K. T kita adalah 36. U adalah 0.5 kuasa 2. Jadi bila sampai kat sini, apa kita kena buat adalah cari nilai yang dalam kurungan ni. Cari nilai yang dalam kurungan tu menggunakan kalkulator. Buka kalkulator masing-masing. Kurungan 36, tutup kurungan. Kurungan lagi sekali. 0.5, tutup kurungan, kuasa 2. Sama dengan 9. Tulis kat sini 9. Nak? Jadi kita nak K. 9 ni kita kena bawa pergi ke sebelah kiri lah. Jadi kat sini K. Sini 3. 9 bawa ke sebelah kiri dia akan jadi bahagi. Sebab sini darab ni. Jadi K sama dengan 3/9. 3/9 tekan kalkulator akan dapat 1/3. Jadi sini 1/3. Jadi kita boleh tulislah kita punya persamaan yang baru. Jadi S sama dengan, kat sini K. Nilai K dah dapat tadi 1/3. T U kuasa 2. Nak? Seterusnya. Baru kita baca yang terakhir. Dia minta apa sebenarnya? Nilai U. Dia nak nilai U berapa? U tu berapa? Bila dia bagi S sama dengan 6.4 dan T 1.2. Jadi pergi ke tempat yang kita balik. Dia dah bagi nilai dah. S sama dengan 6.4. Jadi kat sini kita tulis 6.4 sama dengan 1/3. T dah bagi 1.2. 1.2 U kuasa 2. Boleh nampak dekat sini area ni kita kena kira dulu berapa nilai dia. Jadi 6.4. 1/3. Pakai kalkulator 1/3 untuk kira nilai. Darab dengan
Kurungan 1.2 kan. Kita pun tuliskan dah. Kurungan 1.2 tutup kurungan. Sama dengan 0.4. Okey, sini 0.4 U02. Okey, jadi kita nak U 0.4 bawa ke sebelah kiri. Jadi U kuasa 2 6.4 per 0.4. Kita akan dapat U kuasa 2 nilainya adalah, tekan kalkulator, 6.4 bahagi 0.4. Kita akan dapat sini 6. Okey, persoalannya, adakah sudah habis? Tak, sini U kuasa 2. Yang kita nak adalah nilai U. Jadi, kuasa ni pindah pergi sini, dia akan jadi punca kuasa. Jadi, punca kuasa 6 lah. Tekan kalkulator. Dapat 4. Punca mana kuasa 6 dah? Jawapan dia adalah 4. Jadi, pergi ke sini. Punca kuasa 6 lah adalah 4. C. Dia. Okey, seterusnya adalah soalan 3. Okey, baik. Soalan 3. Okey, diberi P berubah secara langsung X kuasa 2 dan songsang W. Okey, lepas tu dia bagi P 20, X 4 dengan W 8. Okey, sampai situ je baca dulu. Okey, sampai sini maksudnya kat sini dia suruh cari persamaan. Sini kita kena cari persamaan ubahan dulu. Persamaan dulu. Okey. Jadi, cara nak cari persamaan adalah page. Okey. Soalan 3. Okey, dia bagi P berubah secara langsung X kuasa 2, songsang adalah W. Jadi persamaan dia adalah PK X kuasa 2 per dengan W. Okey, tapi kita tak tahu nilai K. Okey, jadi kita kena cari dulu nilai K. Okey, sebab tu dia bagi nilai P, X dan W. Jadi masukkan ketiga-tiga ni lah. Okey, P kita adalah 20. Okey, 20 sama dengan K. X kita adalah 4 kuasa 2 per W kita adalah 8. Okey, jadi apa yang perlu kita buat? Ni yang ada kurungan ni. Pakai kalkulator, kira dulu yang dalam kurungan ni berapa nilai dia. Buka kalkulator. Okey, dalam kurungan, disebab situ tulis kurungan, 4 kuasa 2 tekan per 8. Tutup balik kurungan. Kita akan dapat 2. Jadi, kita tulis balik. Okey. Kenapa warna merah? Warna hitam. 20 sama dengan K 2. Sekarang ni kita nak K kan? Okey, jadi 2 ni buat pergi ke sebelah kiri. Jadi K sama dengan 20 per 2. Sebab apa Sebab apa kita bahagi? Sebab kawasan ni maksud dia adalah darab. K darab 2. Bila 2 pindah ke sini, dia jadi bahagi lah. 20 bahagi 2. Jadi 20 bahagi 2. Kira kalkulator. 20 bahagi 2. Jawapannya adalah 10. Sini 10. Dah hai. 10. Okey. Jadi
Kita buat persamaan kita. Persamaan yang baru kita adalah, P sama dengan, P sama dengan, K. K kita tadi adalah 10 kan. Jadi tulis 10 X kuasa 2 per W. Okey nak? Okey. Jadi ayat yang seterusnya untuk soalan 3 dia sebenarnya diminta hitung nilai W. Dia nak nilai W sebenarnya. Okey, tapi dia bagi P sama dengan 30, X sama dengan 9. Jadi macam mana kita nak buat? Masuk saja nilai P dan X dalam persamaan sini. Okey, jadi P kita tadi adalah 30. Jadi tulis kat sini 30 sama dengan 10. Okey, X kita adalah 9. 9 kuasa 2 per W tak tahu. Kat sini W lah. Okey. Jadi biasanya kat sini selalunya kita akan selesai dengan kurungan kan? Kurungan tak ada. Kurungan ni ada W. Jadi kita selesaikan yang luar dulu. 10. Jadi 10 ni kita bawa ke sebelah kiri. Dia akan jadi 30 per 10. 9 kuasa 2. Tekan kalkulator. Dia jadi yang kalkulator. 9 kuasa 2 dia jadi 81. 81 per W. Okey, jadi 30 per 10. Kamu akan dapat, sini 3 lah. 3 sama dengan 81 per W. Okey, W ni ada kat bawah ni kan. Bawa dia naik atas. Jadi, dia jadi darablah 3 W sama dengan 81. Okey, sekarang ni kita nak W. Kita nak W. Jadi 3 ni bawa ke sebelah kanan. Jadi 81 per 3. Sebab sini darab 3 pergi sini jadi bahagilah 81 per 3 atau 81 bahagi 3. Sama dengan 81 bahagi 3 kita akan dapat 27. Jadi nombor 3. Ada tak jawapan dia? 27. Ada. Jawapan dia adalah C. Okey, C. Baik, seterusnya adalah soalan 4. Okey, soalan 4. Macam mana nak buat? Okey, kita baca satu-satulah bila ada soalan macam ni. Okey, diberi bahawa Y berubah secara langsung X kuasa M, Z kuasa N. Okey, titik. Okey, kita baca sampai sini dulu. Okey, jadi kita buat persamaan untuk ubahan ni dulu. Okey nah. Okey, jadi nombor 4. Okey, nombor 4. Astaghfirullahaladzim. Nombor 4. Okey, Y berubah secara langsung X kuasa M, Z kuasa N. Jadi, dia punya persamaan adalah K X kuasa M, Z kuasa N. Okey. Habis. Untuk ayat yang pertama. Okey, baca ayat yang seterusnya. Ayat seterusnya adalah Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2. Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2. Jadi kita tulis dekat sebelah kanan ni. Cikgu tulis dekat sebelah kanan ni. Okey, Y berubah secara songsang. Macam mana bentuk secara songsang? Bentuk secara songsang dia ada
pecahan. 1 per, dia kata punca kuasa 2. Punca kuasa 2 bagi X. Ni punca kuasa 2X. Okey nah. Okey, tak habis lagi ayat dia. Okey, dan. Okey, bila dia cakap dan, kat sini ada dan kan? Okey, bila dia kata ada sebutan dalam matematik, ada sebutan dan, okey, dalam ayat maksudnya adalah operasi darab. Okey nah, jadi dekat sini, kamu tulis kat sini siap-siap. Darab. Sebab dia kata ada dan. Dan berubah secara langsung dengan Z. Okey, berubah secara langsung dengan Z. Kalau ubahan langsung, okey, dia tulisan dia terus saja kan. Okey, jadi macam mana ni? Okey, Y berubah. Okey, 1 per punca kuasa X darab Z, dia akan jadi Z per punca kuasa X. Jadi kalau kita buat persamaan, Y sama dengan K Z per punca kuasa X. Okey, yang ni ada indisa sikit. Okey, nah ada indeks sikit yang pernah belajar. Okey, sini Y kan. Y sama dengan K. Okey. Z. Okey, punca kuasa dia sebenarnya mempunyai dia ada punca kuasa, maksud cikgu punca kuasa ni sebenarnya dia adalah mempunyai nombor punca dia. Kuasa dia ada nombor, iaitu nombornya adalah setengah. Ingat tak? Setengah. Okey, kalau Z ni, dia Z. Tapi tak nampak apa pun kuasa dia. Sebenarnya setiap nombor ada kuasa. Okey, Z ni tak ada nombor. Tapi sebenarnya Z ni adalah, kuasa dia adalah 1. Okey. Jadi, Y, K, kan? Okey, Z. Z kuasa 1. Okey, bila X ni, kan kita nak bentuk dia sebaris sahaja, boleh sebenarnya. Okey, tapi punca ni, kuasa ni, dia akan jadi negatif. Negatif setengah. Okey nah. Sebab asalnya kuasa ni duduk bawah. Tapi sebab kita nak bagi sebaris, kuasa dia kena jadi setengah. Boleh nah. Okey, jadi kita susun Y, K, X. Kuasa negatif setengah. Z kuasa 1. Okey. Cuba kecil sikit. Okey, tengok kat sini. Okey, sini cikgu dah susun mengikut dia punya ni kan, huruf kan. Sama saja susunan dia. Okay, Y sama dengan K X kuasa M Z kuasa N. Sini Y sama dengan K X kuasa negatif setengah Z kuasa 1. Okey, cikgu dah susun. Bagi sama dia punya, boleh ubah. Okey, jadi yang pertama dia tanya, apakah M? M sama dengan, sini X kuasa M. Sini X kuasa negatif setengah. Jadi, M sama dengan negatif setengah. Okay. N pula. N. Z kuasa N. Jadi, Z kuasa 1. Automatik N sama dengan 1. Jadi, jawapan kita adalah, ada tak? M sama dengan negatif setengah. N sama dengan 1. Ada. Ini adalah C. Okay. Okay. Soalan 5 pula. Okay, soalan 5. Setiap sudut berikut terletak pada sekuan ketiga kecuali. Okay, dia nak sekuan ketiga sahaja. Okay, kecuali. Maksudnya kat sini, sudut-sudut ni
Semuanya terletak pada skuar ketiga. Satu je tak ada. Tapi persoalannya, macam mana kita nak kenal pasti sudut tu terletak pada skuar yang ketiga? Okey. Yang pertama sekali, sana. Kamu kena tahu dulu alah. Okey, yang pertama sekali kamu kena tahu dulu sukuan bagi trigonometri. Okey. Trigonometri mempunyai 4 sukuan. Okey, yang tu kamu kena ambil maklum. Sana. Okey, sekejap. Trigonometri mempunyai 4 sukuan. Jadi kalau kita tengok sukuan dia. Okey. Sukuan yang pertama, ini sukuan yang kedua, ini sukuan yang ketiga, ini sukuan keempat. Okey, kalau biasa kita baca sudut dari kiri ke kanan kan, tapi untuk sukuan ni kita baca dari kanan ke kiri. Okey, jadi kat sini adalah 0 darjah, sini 90 darjah, sini 180 darjah, 270. Kat sini diakhiri dengan 360 darjah lah. Okey. Okey, baik. Jadi, soalan 5 dia kata sukuan yang ketiga. Sukuan yang ketiga terletak di sini. Macam mana kita nak kenal pasti sudut untuk sukuan yang ketiga? Okey, cuba kamu tengok. Dekat sudut ni, nombor apa yang ada pada sukuan yang ketiga? Okey, kita ada dekat sini 180 dan 270. Maksudnya kat sini, sudut yang berada di sukuan ketiga adalah berada di antara 180 hingga 270. Maksudnya bila kamu nak baca, kamu tengok. Nilai sudut tu kalau ada dekat 180 sampai 270, maksudnya dia duduk kat sini lah. Kat sukuan ketiga lah. Jadi kita tengok balik dekat nombor 5. Soalan nombor 5. Okey, baik. Soalan nombor 5. Okey, tengok soalan A. Soalan A 195. Okey, tadi kita tengok kan. Sukuan ketiga letaknya pada 180. Sudutnya hingga 270. Okey, 195. Dia terletak di antara sudut ni. Jadi ini adalah sudut sukuan ketiga. Okey, B 236. Kurang daripada 270 kan? Jadi dia adalah sukuan ketiga. Okey, 254 untuk C. Okey, kurang daripada 270. Jadi ini sudutnya. Sukuan yang ketiga. Okey, D pula. D 293. Kurang tak daripada 270? Lebih kan? Sini. 293 lebih daripada 270. Maksudnya ini bukannya sukuan yang ketiga. Jadi jawapan dia adalah D. Okay, ini sukuan ke berapa sebenarnya? Tengok balik kita punya trigonometri sukuan ni. 293 terletak di antara sinilah 270 hingga 360. Jadi ini adalah sukuan yang keempat. Cara nak baca tengok sini. 270, 360. Jadi ni 293. Dia duduk kat sini. 293. Jadi sebab tu dia adalah sukuan yang keempat.
4. Okey nah, sebab itulah ini adalah D. Sebab dia kata kecuali. Okey, seterusnya. Soalan 6. Okey, dia suruh kira 2 sin 90 darjah tolak 5 cos 180 darjah tambah 3 tan 360 darjah. Okey, ini senang. Sebab apa cikgu senang? Kita boleh terus kira pakai kalkulator sahaja. Okey. Okey, saya cikgu besarkan. Mana kalkulator dah? Okey. Okey, kita ulang balik. Okey. Tengok macam mana cara kamu tekan kalkulator. Okey, yang pertama 2 sin 90. Okey, tekan on 2, tekan butang sin, tekan 9, tekan kosong. Okey, operasi tolak. Tekan tolak. Seterusnya 5. 5, tekan cos, tekan 180. Lepas tu operasi tambah. Okey, lepas tu 3 tan 360. Okey, habis dah kan? Okey, jadi tekan sama dengan jawapannya adalah 7. Okey, jadi A, B, C, D. C adalah nombor 7. Jadi bagi dekat C. Inilah jawapan dia. Okey, nombor 6 jawapannya C. 7. Bila dapat soalan berbentuk macam ni, boleh terus pakai kalkulator. Okey nah. Okey, itu saja untuk hari ni. Okey, kita ulang balik jawapan untuk 1. Okey, 1 jawapan dia D, 2 C, 3 C, 4 C, 5 D, 6 C. Okey nah. Okey, itu saja untuk hari ni kelas. Okey, terima kasih. Dia bagi jelas. Okay.